had a teacher of teachers. He changed. Bulan Ramadan kan dikhabarkan Ustaz Kazim kurang sehat, terpaksa bermalam beberapa hari di hospital. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kerana beliau telah begitu gagah untuk sampai juga di Surah Al-Mustaqim ini untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi berkongsi ilmu, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat manfaat daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini juga saya harap tuan-tuan selepas solat Isyak nanti tidak terus pulang ke rumah, kerana ada hamba Allah dermawan yang telah menyediakan makanan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk musliminnya di bahagian gelanggang sepak takraw di sebelah surau, muslimatnya di bahagian dapur. Jadi tuan-tuan jangan balik terus kerana nanti makanan tu tak habis. Kesian kat kami nak kena habiskan. Kami dah, saya dengan Ustaz Zuhair pun dah makin bulat, jadi janganlah biarkan kami terus membulat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kepada para dermawan yang telah menggulurkan sumbangan kepada kami untuk menjayakan majlis pada malam ini. Tidak tinggalan juga terima kasih kepada tuan arkitek kita yang banyak membantu dalam mereka bentuk lakaran pembangunan surau ini. Yang saya difahamkan, dia kata tak payah bayar apa-apa. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Jadi saya diminta untuk tidak menyebutkan nama beliau, tetapi kami merakamkan jutaan terima kasih kepada beliau di atas kesudian membantu, memberikan nasihat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa majlis, sebelum itu berita baik untuk anak-anak yang bersama dengan ibu bapanya pada malam ini. Kami menyediakan aiskrim percuma. Jadi kalau anak-anak sekalian rasa panas duduk sebelah mak atau ayah, bolehlah ambil aiskrim di berhampiran dengan pintu utama surau. Jadi aiskrim ni tuan-tuan untuk anak-anak sahaja. Kalau rasa masih dalam kategori anak-anak, bolehlah beratur sama-sama dengan mereka, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Fadil Ustaz Kazim Ilyas untuk menyampaikan ceramah perdana yang tahu-tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsummal jahima salluhu ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. Terima kasih saudara Zainal selaku pengacara majlis, yang saya hormati barisan ahli-ahli jawatan kuasa surau dan pegawai-pegawai surau, yang dihormati Ustaz Zuhair, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan saya tidak muncul, pada malam ni dapat bersama-sama dengan tuan-tuan mengubat kerinduan dan kebencian. Sebenarnya saya baru pulang dari Singapura, ada ceramah di Singapura selama 3 hari. Dan daripada Singapura saya singgah di sini. Alhamdulillah, saya tengok surau tuan-tuan, walaupun 3 bulan saya tidak hadir, nampak banyak perubahan, caknya pun semakin ceria. Ya, mudah-mudahan jemaahnya pun semakin ceria. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan beberapa tajuk tentang iman, tentang apa yang dikatakan sebagai kemanisan iman. Kemanisan iman ini akan membawakan kepada kita ketenangan. Kenapa kita menjadi susah hati, tak tenang? Jawapannya sebab kita tidak mempunyai kemanisan iman. Orang yang ada kemanisan iman, dia rasa tenang, dia rasa seronok, walaupun keadaan dia tak seronok sebenarnya. Daripada mata kasar orang lain, nampak dia tu macam tak seronok, dan keadaan dia tu macam tidak seronok. Tetapi dia yang menghadapi keadaan itu, dia tidak ada apa masalah.
dia redha, dia sabar, malah mendatangkan keseronokan kepada dia. Yang inilah yang dikatakan sebagai kebahagiaan. Manusia disebut oleh Nabi SAW yang mendatangkan kebahagiaan kepada manusia ni min sa'adah. Sa'adah maknanya kebahagiaan, ketenangan. Ada 3. Yang pertamanya imra'atus salihah. Apabila kita dapat isteri yang salihah. Siapa yang dapat isteri yang salihah, seolah-olah dia telah mendapat 1/3 dunia. Bayangkan tuan-tuan, 1/3 dunia dapat kepada orang, seorang laki-laki apabila dia dapat isteri yang salihah, yang mendamaikan dia, yang menyejukkan jiwa dia, yang menenangkan perasaan dia. Yang apabila dia ada masalah, isteri dia nasihatkan dia, isteri dia tenangkan dia. Yang bila dia susah, isteri dia menolong dia. Bila dia terlajak kata, terlajak perbuatan, isteri menasihatinya. Dapat isteri macam ini, insya-Allah ketenangan jiwa akan sampai kepada si laki-laki. Ataupun seorang perempuan yang mendapat suami yang soleh. Suami yang soleh menjadikan isteri lebih tenang, isteri rajin berbuat ibadah, isteri lebih redha dengan apa jua keadaan yang berlaku. Sebab dia dapat suami yang soleh. Tetapi kalau isterinya tidak saleh, kalau suaminya tidak saleh, tuan-tuan akan lihat kehancuran di dalam rumah tangga. Kenapa jadi macam itu? Kerana mempunyai suami yang tidak berjaya mendidik isterinya, yang tidak boleh menjaga isterinya mengikut yang disarankan oleh agama kita. Maka jadilah rumah tangga itu walaupun besar, rumahnya hebat, wangnya berjuta, hartanya berlambak-lambak, tetapi tidak bahagia. Sebab tidak mempunyai pasangan hidup yang soleh. Yang keduanya yang menjamin atau yang menolong kita bahagia ialah apabila diberikan rumah yang tenang, rumah yang soleh, rumah yang baik. Rumah yang baik bukan maknanya rumah banglo. Ada orang yang dapat rumah banglo harga berpuluh juta tapi tetap tidak bahagia, tak tenang juga, tak seronok juga balik ke rumah dia. Ada orang yang rumahnya kecil je, rumah dia pondok aja, tapi dia rasa tenang, dia rasa luas. Jadi tuan-tuan, bagaimana yang nak menjadikan rumah kita menjadi pembantu kita untuk mencapai kebahagiaan? Rumah yang disinari dengan Quran, rumah yang dibina daripada duit yang halal, rumah yang dijadikan sebagai tempat beribadat kepada Allah. Rumah itu adalah tidak dimasuki dengan unsur-unsur yang jahat, unsur-unsur yang syubhah, yang maksiat. Rumah itu bukan tempat maksiat. Rumah itu adalah rumah yang kita mengabdikan diri di dalam dia. Maka rumah ini akan menjadikan kita tenang, kita seronok nak balik ke rumah kita. Jadi cuba tuan-tuan ingat balik dua benda yang pertama yang saya sebut. Pertama, suami. Adakah menenangkan akak-akak di belakang? Cuba panjangkan tengkok cari suami depan. Tenang tak tenang tengok muka suami? Dalam ramai-ramai laki-laki ni ada suami dia. Sekarang dia tengok siapa? Dia tengok suami orang lain ke dia tengok suami dia? Nampak itulah laki aku, ya Allah, depan sekali. Dia rumah malaun dia. Dia rumah ada hantu. Di masjid baik pula rasa dia. Ada juga. Ya, ada juga yang tengok suami dia, ya Allah, dalam ramai-ramai itu laki aku lah yang paling segak. Dalam ramai-ramai itu laki aku lah yang paling baik. Laki aku lah duk tengok suami dia. Kebetulan suami pun kali-kali tengok isteri di belakang. Isteri dia bye-bye. Nah, isteri bye-bye. Oi, seronoknya, bangga. Maknanya suami tu baiklah tuan-tuan. Baiklah tu. Begitu juga suami-suami ni. Isteri dia ada di belakang, tapi ingatan dia duduk cari mana isteri aku. Tengok putih je di belakang, mana isteri aku. Dalam ramai-ramai tu dia tak nampak isteri dia. Nampak pun buat-buat tak nampak. Dia nampak Kak Jan yang duduk atas kerusi tu. Sudah tuan-tuan. Yang ni jadi masalah ni. Maknanya ingatan dia tu. Ingatan dia tu. Jadi nak tahu suami ni isteri suka tak suka, suami suka tak suka, tunggu masa mereka itu tiada. Tunggu masa suami tiada. Apa perasaan si isteri? Mama, ayah pergi mana mama? Ayah kamu kerosos. Berapa hari mama? Seminggu. Seronok kan? Ayah tak ada mama kan? Mama seronok. Maksud adalah tak betul suami itu. Tapi kalau mama dia kata, mama ingat ke ayah, adik pun ingat ke ayah,
mama lagi ingat. Maknanya baiklah suami itu. Begitu juga yang kedua, rumah. Sekarang cuba tuan-tuan tengok rumah tuan-tuan. Rasa seronok duduk ke, rasa panas ke, rasa tak seronok nak balik ke, rasa nak keluar ke, rasa apa? Ni nombor 2 ni. Rumah itulah tempat yang paling tenang selain daripada masjid. Nombor 1 yang paling tenang ialah masjid. Nombor 2 ialah rumah kita. Kalau rumah pun tak tenang, lari ke masjid. Itu jawapan dia. Kalau rumah tak tenang, datang ke masjid. Sebab masjid ni tenang. Air peri, aircon peri, dengan tenang aja. Duduk di rumah pasang kipas kena bayar bil kan. Datang ke masjid tenang aja. Tapi kalau datang ke masjid pun tak tenang, tuan-tuan nak lari ke mana? Zoo. Sebab tu ramai yang tengok gajah mana tenang, aku tengok gajah ni. Sebab dia tak tenang tengok gajah di rumah dia. Ni masalah ni tuan-tuan. Ada lagi gajah seekor di rumah, ada lagi haru biru. Bukan gajah Ustaz, singa Ustaz. Tapi kalau dia tak tenang di rumah, ubat untuk menghiburkan hatinya ialah rumah Allah. Rumah Allah ni tempat yang dijamin ketenangan. Tiba-tiba datang ke rumah Allah tidak tenang. Apa kes? Apa kes? Bukankah tsunami rumah Allah yang selamat? Bukankah bila hari kiamat nanti, bila naik saja matahari daripada arah barat, orang akan lari ke masjid. Masjid itulah yang menyelamatkan. Siapa yang datang ke masjid itulah yang selamat. Menunjukkan bahawa masjid adalah satu tempat yang hebat. Sehinggalah pada matahari tak bangun selama 3 malam. 3 malam matahari tidak bangun daripada arah timur. Tidak pernah bangun sebegitu rupa. Tiba-tiba matahari merajuk pada Allah. Matahari kata aku tak nak bangun. Selama 3 malam berturut-turut dia tidak bangun. Bila dia bangun, dia terbit. Rupa-rupanya dia terbit daripada arah barat. Maka selama 3 hari itulah manusia yang baik-baik akan melarikan diri, bermunajat, bertaubat di dalam rumah Allah. Tak kiralah masjid ke surau kan? Sebab surau dan masjid itu adalah rumah Allah, tempat yang selamat. Bila kita tak tenang di rumah, kita datang masjid. Tiba-tiba kita datang masjid pun tak tenang. Maknanya ada kerosakan dalam masyarakat. Kalau tak tenang di rumah, maknanya ada kerosakan dalam rumah tangga. Datang ke masjid pun tak tenang, kerosakan dalam masyarakat sedang berlaku di tempat kita. Ini jaga-jaga tuan-tuan. Yang ketiganya ialah wal markabus salih, yang mendatangkan pertolongan kebahagiaan kepada kita ialah apabila dianugerahkan kereta-kereta, kenderaan-kenderaan yang bagus. Wal markab, tunggangan-tunggangan kenderaan kamu yang bagus. Yang boleh tolong kita ni senang 3 benda ni. Isteri yang bagus, rumah yang bagus kata Nabi, dan yang ketiganya ialah kenderaan yang bagus. Ada 3 benda ni senang tuan-tuan. Sungguh betul kata Rasulullah. InsyaAllah dia tak rosak tengah jalan. Kereta elok, duk servis elok, walaupun kereta dia lama, tapi duk maintain servis dia elok. Elok je parking kereta dia dalam pagar, elok je. Tepi jalan, cuma tepi jalan dalam pagar elok bersih, tak selamat juga, trailer rempuh. Tu yang depan tu kan, tak selamat juga. Tuan-tuan, bila ada 3 benda ini, insya-Allah bahagia. Bahagia kita. 3 benda ini, tuan-tuan bayangkan kalau kenderaan tak ada. Kalau kenderaan